Assalamualaikum, kembali kita pada soalan 7B Trial MRSM 2020. Diagram 7.2 shows the part of blood circulatory system and the lymphatic system in human body. So there is a two system in here which are first one is circulatory system and the second one is lymphatic system. Okay, ada dua sistem berbeza kat sini Jadi kamu kena tahu situ. Okay, tengok gambar raja. Tengok gambar raja betul-betul. Jangan sampai tersilap lihat apa label yang dia ada. Dia ada venule. Venule tu adalah akhirnya akan membentuk vein kemudiannya. Tissue cell, maksudnya ada sel kat situ. Nampak yang kecil-kecil bulat-bulat tu adalah sel. Ada interstitial fluid. Ada 3 fluid di sini. Ada interstitial fluid, ada fluid T dan juga ada fluid S. Jadi kamu kena tahu apa yang dikatakan sebagai fluid T, apa yang dikatakan sebagai fluid S. Interstitial fluid dia tak tanya pun dalam soalan ni. Okey, seterusnya kita ada blood capillary. Mana kita ada arteriole, kita ada lymph capillary. Kat sini kita ada beberapa capillary Kita ada venule, kita ada blood capillary, kita ada arteriole. Itu adalah sebahagian daripada circulatory system. Manakala lymphatic system adalah sebahagian daripada lymph capillary adalah sebahagian daripada lymphatic system. Okey. Jadi venule, blood capillary dengan arteriole adalah sebahagian daripada blood vessel. Okey. Dia suruh buat apa? Soalan dia adalah compare between fluid S and fluid T. Okey, keyword dekat sini adalah compare. Berapa kali cikgu dah cakap, kalau compare mesti ada similarities dengan differences. Berapa banyak nak letak similarities, berapa banyak nak letak differences, asalkan ada satu pun dah cukup untuk similarities, selebihnya untuk differences. Jawapannya ada berapa markah? 6 markah. Kamu boleh bahagikan terpulang kepada kamu sama ada 2 similarities, 4 lagi differences ataupun 1 similarities, 5 lagi adalah differences terpulang kepada kamu. Yang penting ada similarities, ada differences, bukan hanya differences sahaja. Okey, mari kita lihat apakah persamaan fluid S dengan fluid T. Dia tak ada sebut pun interstitial fluid, jadi kamu tidak perlu sebut. Okey, kita lihat di sini siapakah pelakon yang utama dia. Pelakon yang utama dia adalah fluid S dengan fluid T. Kita namakan dulu. Kamu kena tahu, identify apakah yang dikatakan sebagai fluid T. Kamu lihat struktur fluid, struktur yang warna kuning ni. Okey, kita lihat struktur warna kuning ni, hujung dia tidak bersambung. Hujung dia adalah hujung yang ada penghujung, ada end. Okey, ini dinamakan sebagai blunt end, hujung yang tumpul. Okey, dia tidak bersambung. Maka kalau dia blunt end, kat sini dia label dia adalah lymph capillary. Di dalam lymph capillary ada apa? Di dalam lymph capillary ada lymph fluid. Ni adalah lymph fluid lah. Okay, this one is lymph fluid. Fluid S, maka kita tengok fluid S dia flow dekat mana? Dekat artery, dekat blood capillary dengan dekat venule. Okey, maka fluid S ni adalah blood. Okey, adalah blood, darah kita. Jadi kita perlu compare, cari persamaan dan perbezaan di antara lymph fluid dengan blood. Okey, lymph fluid dengan blood. Cari persamaan. Kalau kamu nak tahu, lymph fluid ni sebenarnya pun berasal daripada blood. Sebab daripada blood kamu tu dia akan masuk ke dalam interstitial fluid, dan interstitial fluid dimasuk ke dalam lymph capillary, akhirnya membentuk lymph fluid. Tapi ada certain bahan yang tidak ada di dalam lymph fluid tetapi ada di dalam blood. Tapi ada juga bahan yang masih ada dalam lymph fluid dan ada juga di dalam blood. Maka yang ini kita buat untuk differences. Yang atas kita buat untuk differences, yang bawah kita buat untuk similarities. Okay, kita lihat apakah similarities yang dia ada. Okay, similarities yang dia ada ialah both contain
kedua-duanya mengandungi limfosit. Seterusnya, kedua-duanya pun mengandungi glukos, amino acid, fatty acid, glycerol, vitamin B, C, A, D, E, K. Kedua-duanya ada oksigen dan karbon dioksida. Kedua-duanya ada antibody. Itulah banyak sangat dia punya similarities. Apakah yang berbeza? Kita lihat. Yang berbeza yang pertama adalah the first one contain erythrocyte. Dekat dalam blood di dalam blood ada erythrocyte. Apa itu erythrocyte? Erythrocyte adalah red blood cell, manakala dekat dalam lymph fluid tiada erythrocyte. Macam mana cara nak jawab? Kita tulis dalam bentuk table ataupun dalam bentuk ayat dengan kata penghubung while. Okay. Fluid S ataupun blood contain erythrocyte while lymph fluid do not contain erythrocyte. Itu adalah cara menjawab yang betul. Kedua, fluid S mengandungi, kenapa dekat dalam blood ada erythrocyte, dekat dalam lymph fluid tak ada erythrocyte? Kerana semasa pembentukan interstitial fluid, darah tidak boleh keluar daripada blood capillary kerana blood tu saiznya sangat besar. Okay, blood contain less leukocyte. Leukocyte ni adalah white blood cell. Or lymphocyte or monocyte. While lymph fluid contain more. Keyword dia adalah less dengan more. Kenapa? Sebab dekat dalam lymphatic capillary ni, dekat dalam lymphatic system ada structure yang kita panggil sebagai lymph node. Okay. Lymph node. Dalam lymph node ni ada lymphocyte yang menghasilkan antibody. Maka di dalam lymph fluid lebih banyak mengandungi white blood cell ataupun leukocyte, monocyte ataupun lymphocyte berbanding dengan di dalam blood. Seterusnya, contain large plasma protein. Dalam blood ada large plasma protein. Kat sini word dia ialah large plasma protein, fibrinogen, globulin, albumin. Ini semua adalah protein-protein yang saiz dia besar. Dia tidak boleh keluar daripada blood capillary semasa pembentukan. Semasa constituent of the blood tu keluar daripada blood capillary menjadi interstitial fluid, cecair di antara sel ni. Apa yang tidak boleh keluar adalah red blood cell dengan plasma protein, large protein, sebab dia punya saiz gap tu terlalu kecil. Red blood cell dengan plasma protein yang besar tidak mampu untuk keluar. Maka kita tak akan jumpa dia di dalam interstitial fluid dan juga di dalam lymph fluid lah, sebab lymph fluid tu asalnya daripada interstitial fluid juga. Seterusnya, contain enzyme. Manakala di dalam lymph fluid tiada enzim. Seterusnya, blood can be found in blood vessel. Ramai yang jawab can be found in blood capillary. Salah. Dia bukan sahaja dijumpai di dalam blood capillary, sedangkan kita punya blood ni dia runs ataupun flow through 3 vessel, blood capillary, artery dengan vein. Jadi jawapan dia adalah found in blood capillary, di mana manakala while lymph fluid can be found in lymph vessel, lymphatic vessel. Okey, bukan lymphatic capillary saja. Warna dia, dari segi warna merah untuk blood, manakala warna lymph fluid adalah colorless. Okey, lepas tu have more glucose, lebih banyak glukos di dalam blood berbanding di dalam lymph fluid. Kerana apa? Sebab glukos dah digunakan. Glukos, amino acid dan segala nutrien ni telah digunakan oleh sel semasa cecair itu berada pada interstitial fluid. Okay, maka bila dia dah masuk ke dalam lymph fluid, dia lebih banyak kepada waste. Have less fatty acid, glycerol, vitamin A, D. Kenapa dekat blood capillary ada kurang fatty acid,
kolesterol, vitamin A, D. Kerana ni semua adalah fat soluble. Ingat lagi semasa proses assimilation dan absorption, semasa proses absorption dekat semua intestine, fat soluble molecule, fatty acid, kolesterol dengan vitamin A, D akan masuk ke dalam laktil. Okey, masuk ke dalam laktil. Laktil ni adalah sebahagian daripada lymphatic system. Maka kita akan jumpa lebih banyak fat soluble substance dekat dalam lymphatic vessel berbanding kat dalam blood. Okey, seterusnya point dah habis. Kat situ kita ada 8 differences dan kita ada 2 similarities. Itu cara menjawab soalan comparison. Sekian, terima kasih.